Ataupun saya mudahkan untuk pemahaman orang ramai, orang awam macam kita. Setiap benda yang hidup, antara benda yang wajib wujud pada dia pada kehidupan ini adalah molekul protein. Okey, molekul protein. Dan molekul protein ini sangat kompleks, sangat rumit. Kalau kita nak buat satu molekul protein dalam makmal, itu pun bukan mudah tau. Dalam keadaan terkawal, nak buat satu molekul protein dalam makmal, ia merupakan satu proses yang sangat rumit. Di antaranya, nak jadikan satu molekul protein, kita memerlukan lebih daripada 100 enzim protein untuk mensintesiskan satu molekul protein tadi. Belum lagi kita bincang, ia mesti bila right hand, kemudian peptide bonding dan sebagainya. Tak bincang benda tu lagi. Okey, saya bagi ringkas. Sekali lagi saya ulang dalam bahasa yang mudah. Kalau kita nak buat satu molekul protein, kita memerlukan lebih daripada 100 enzim protein untuk menghasilkan satu molekul protein. Cara mudahnya, tanpa protein, kita tak boleh buat protein. Kita memerlukan protein yang banyak untuk menghasilkan satu molekul protein. Clear? Maka soalan saya kepada anda, bagaimanakah molekul protein yang pertama dalam seluruh alam semesta ini terjadi? Sebab tanpa protein, tak boleh menghasilkan protein. Perlu ada protein untuk menjadikan protein. Kalau anda nak kata secara kebetulan, berarti protein sudah sedia ada untuk kebetulan itu terjadi. Tapi sekarang soalan saya ialah, bagaimanakah protein molekul yang paling pertama terjadi dalam seluruh alam semesta ini? Ia tidak boleh jadi secara kebetulan. Tolong jangan bagi hipotesis, jangan bagi teori. Saya minta bukti, fakta. Tak boleh. Maka satu-satunya jawapan yang kita ada pada hari ini ialah molekul protein itu mesti dijadikan. Maka mesti ada yang menjadikan. There must be a producer. There must be a maker. There must be a creator. Okey, tak kira lah nak bagi nama apa, nak bagi nama God, Tuhan ke, atau nama lain pun tak ada masalah. But the point is there must be an intelligent creator to create the very first protein molecule. Because protein molecule cannot come by itself. You need protein to make protein. Are we good? Ini kita berbincang secara logik akal saja. Saya langsung tak gunakan ayat Quran. Saya langsung tak gunakan hadis Nabi SAW. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat Quran yang kita boleh gunakan. Banyak hadis-hadis Nabi kita boleh gunakan. Tetapi golongan non-Muslim khususnya etis, dia takkan terima hujah atau dalil dari Quran dengan hadis. Maka saya menahan diri saya pada peringkat ini daripada menggunakan ayat-ayat Quran atau hadis. Clear ke? So my question is, how did the first protein molecule come into being? It must be made. So there must be a maker. It must be produced. So there must be a producer. It must be created. So there must be a creator. So who can be the creator? Who can be the producer? God. Ataupun whatever name you want to call, it doesn't matter. But there must be a creator. Are we good? Clear? Ini ialah soalan pertama untuk evolution theory. Soalan kedua saya nak tanya kepada orang yang berpegang kepada evolution theory. Okay? What is the mechanism of evolution? Apa mekanisme berlakunya evolusi ini? Apakah jawapan yang mereka bagi? Biasanya mereka akan bagi jawapan sebagai the natural selection. Okay, hold. Kalau kamu kata berlakunya evolusi ini adalah natural selection, hold dulu. Natural selection tidak menukar satu spesies pada spesies yang lain. No. Natural selection ni maksud, okay, saya nak bagi maksud bagi orang yang tak biasa. Biasanya bila kita belajar sains, evolusi di sekolah dan sebagainya, mungkin kita pernah tengok dokumentari dan sebagainya, contohnya. Okay, mereka akan kata, bila singa mengejar rusa yang paling lemah
akan jadi mangsa. Maka ini adalah survival of the fittest. Ini adalah natural selection. Yang mana paling lemah perlu dihapuskan. Clear ke? Tetapi setiap kali singa mengejar rusa, singa mengejar rusa, rusa tidak berubah menjadi spesies lain. Paling-paling pun boleh jadi rusa-rusa yang tinggal ni, rusa yang berlari semakin laju, semakin laju, semakin laju. Itu je. Tetapi natural selection tidak menukar satu spesies kepada spesies yang lain. Maka jawapan balik mereka akan kata berlakunya satu proses mutasi, mutation. Kalau dia kata melalui mutasi inilah berlakunya evolusi, maka soalan yang saya nak bertanya, saya nak timbulkan di sini, daripada apa yang kita ketahui, 99% mutasi membawa kepada kehancuran, kebinasaan, kerosakan. 1% mutasi adalah neutral. Neutral bukan bererti ada penambahbaikan. Neutral bererti tak ada perubahan langsung. Kalau saya nak bagi contoh untuk yang kita boleh fikirkan pada hari ini, okey, katakan ada bangunan-bangunan tinggi, kemudian berlakulah gempa bumi di satu-satu negeri. Selesai gempa bumi ini, 99% bangunan-bangunan tadi akan mengalami kerosakan, sama ada sedikit atau banyak. Tetapi 1% bangunan tadi neutral, artinya langsung tak ada perubahan. Bukan bererti bangunan tadi selepas berlakunya gempa bumi dia menjadi semakin kompleks. Kalau sebelum tu tak ada lift, sekarang ada lift sebagai contoh. Dia tidak ada penambahbaikan. So gempa bumi hanya membawa kepada kerosakan. Contoh ya, contoh. Kalau nak cerita pasal mutasi, mutation. Kalau kita tengok ya, insiden peristiwa yang berlaku di Hiroshima, Nagasaki sebagai contoh. Bila bom atom dijatuhkan. Akibat daripada mutasi tadi, okey, bayi yang lahir dalam keadaan apa? Bila kita lihat gambar-gambar baby-baby yang lahir ni dalam keadaan cacat tau. Kesian sangat. Sayu hati kita melihat gambar-gambar tu. Binatang-binatang yang kena mutasi ini, dia tidak ada penambahbaikan. Bila lahir dalam keadaan kecacatan, kerosakan. Contohnya kalau ada turtle, okey, berlakunya mutasi pada turtle ini, dia tidak jadi ninja turtle, tak ada. Berlaku mutasi ini bukannya dia jadi heroes ke, X-Men ke, Spider-Man ke, tak ada. Ini semua adalah cerita-cerita Hollywood, cerita-cerita TV, cerita-cerita wayang saja. Tapi dalam hakikat realiti, mutasi tidak membawa penambahbaikan. Kita nak cerita pasal bukti, fakta, apa yang lazim berlaku. Are we good? Okey, itu dah dua argument yang saya berikan di sini. Okey, sekarang saya nak bawa argument ketiga kepada orang yang berpegang kepada evolusi teori dan mengatakan Tuhan tidak wujud. Jawapan saya kepada mereka, ataupun lebih tepat lagi soalan saya kepada mereka ialah bagaimana dengan fosil? Hari ini, dalam simpanan manusia, kita tidak kurang daripada 350 juta fosil. Spesies-spesies yang pernah wujud sebelum ini. Fosil ini sudah jutaan tahun. Daripada 350 juta lebih fosil-fosil ini, tidak ada satu pun fosil tadi menunjukkan spesies perantara. Ingat, daripada satu spesies, nak berevolusi menjadi spesies yang lain, dia ambil masa jutaan tahun. Maka dia kena ada spesies perantaraan. So fosil yang kita ada hari ini, tak ada satu pun yang membuktikan wujudnya fosil perantaraan. Sebelum ni pengakuan-pengakuan pernah dilakukan. Adanya fosil perantaraan dan sebagainya. Dan selepas beberapa tahun, semuanya telah dipatahkan dan dibuktikan benda ini tidak berlaku. Are we good? Ataupun secara ringkas, khususnya bagi ahli biologi, ahli yang memang mengkaji evolution theory, kita bawa kepada ledakan Cambrian. Okay? The Cambrian explosion. Cambrian explosion atau ledakan Cambrian ini berlaku dalam lebih kurang 650 juta tahun yang lepas. Sekitar 650 juta tahun yang lepas.
Dan pada zaman itu mereka dapati begitu banyak spesies yang begitu kompleks tanpa ada traces menunjukkan tanda-tanda berlakunya evolusi pada mereka. Dan pada waktu itu, ini saya cerita ni di era Cambrian explosion, okey, tak kurang daripada 50 phyla spesies yang terdapat. 50 phyla ni berarti 50 keluarga spesies. Hari ini terdapat dalam 35 phyla spesies. Okey, pendekkan cerita, kalau berpegang kepada evolution theory, dia kena daripada satu menjadi dua, menjadi banyak, menjadi banyak, menjadi banyak. Tetapi sekarang kita lihat 650 juta tahun yang lepas, masa ledakan Cambrian tadi, tak kurang daripada 50 phyla yang wujud, hari ini baru 35 saja. Dia menguncup. So, bagaimana anda memberikan hujah tentang spesies-spesies yang wujud di zaman ledakan Cambrian 650 juta tahun yang lepas dengan ciri-ciri yang begitu kompleks, yang rumit. Dengan lain perkataan, satu-satunya cara kita boleh menerima evolution theory adalah dengan juga mengakui dan mempercayai terpaksa ada satu kuasa yang besar, satu superpower, an intelligent superpower that is actually managing and controlling the universe. Pendek kata, nak percaya kepada evolution theory, kita terpaksa terima Tuhan wujud. Allah.